Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Mangsa adalah anak perempuan kepada seorang guru tuition yang berusia 11 tahun ketika kejadian dan suspek adalah anak murid tuition kepada ibu mangsa berusia 13 tahun. Akibat gagal mengawal perasaan, suspek telah menikam mangsa sebanyak 24 kali sehingga mengakibatkan kematiannya. Suspek pada waktu itu dikenali sebagai seorang budak yang pintar dan penuh bersemangat. Kes tersebut menggemparkan negara kita yang berlaku pada tahun 2002 tentang bagaimana seorang budak mampu melakukan perkara tersebut dan yang paling penting adalah kenapa kejadian ini boleh berlaku. Pada hari kejadian, suspek pelajar tingkatan 1 di sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur mahu datang ke kelas tambahan di rumah cikgunya iaitu ibu kepada mangsa. Suspek memberitahu cikgunya bahawa dia mahu datang ke rumah cikgu pada pukul 3.30 petang. Namun cikgunya tidak memberikan persetujuan untuk suspek datang pada waktu itu kerana terlalu awal. Cikgu tersebut terpaksa menghadiri mesyuarat di sekolah pada waktu itu, tetapi tepat jam 3.30 petang, suspek telah pun terpacak di luar pagar rumah cikgunya. Suspek kemudian menelefon cikgunya dan memaklumkan yang dia sudah berada di depan rumah cikgu. Melalui telefon, cikgu telah mengarahkan anak perempuannya iaitu mangsa membuka pintu rumah dan membenarkan suspek masuk. Ketika itu mangsa tinggal keseorangan di dalam rumah tanpa mengesyaki apa-apa yang berlaku. Suspek dibenarkan masuk dan perlu menunggu cikgu pulang ke rumah. Pada pukul 4 petang, cikgu telah menerima panggilan telefon dari rumahnya sendiri. Suara suspek kedengaran di hujung talian. Suspek bertanyakan kepada cikgu bila dia akan sampai ke rumah. Cikgu menjawab yang dia sudah pun dalam perjalanan pulang dan akan sampai tidak lama lagi. Kemudian cikgu bertanya apa yang suspek sedang lakukan sekarang ini. Suspek menjawab yang dia sedang duduk menunggu di atas sofa. Tepat pukul 4.30 petang, cikgu pun sampai di rumahnya. Namun dia mendapati pintu pagar tidak dikunci, manakala mangga di grill pintu masuk hadapan pula telah dikunci dari luar. Sepatutnya mangga itu dikunci dari dalam rumah. Cikgu tersebut mula berasa curiga. Semasa cikgu masuk ke dalam rumah, ada titik-titik darah di atas lantai di ruang tamu. Cikgu terus memanggil suspek dan anak perempuannya. Cikgu kemudian pergi mencari ke arah dapur. Dia mendapati darah makin banyak di lantai. Namun peliknya, tiada sesiapa di situ. Cikgu terus menuju ke bilik air. Dilihatnya pintu bilik air tersebut tidak ditutup rapat. Dia menolak pintu itu dengan perlahan dan apabila pintu dibuka, kelihatan anak perempuannya berlumuran darah terbaring di atas lantai. Cikgu itu sangat terkejut dan terus menjerit meminta tolong. Dia kemudian berlari ke arah rumah jirannya dengan memberitahu penemuan anaknya dalam keadaan sebegitu. Jirannya kemudian pergi ke tempat kejadian untuk membantu. Dengan bantuan jirannya, cikgu telah membawa mangsa ke klinik surgery setapak. Namun setelah diperiksa, doktor di klinik tersebut mengarahkan mangsa segera dibawa ke hospital. Mangsa kemudian terus dibawa ke Glen Eagle Hospital, Jalan Ampang dan dimasukkan ke ward kecemasan. Ketika doktor sedang merawat mangsa, cikgu kemudian menelefon suspek untuk bertanyakan apa yang telah berlaku. Mengejutkan apabila suspek menjawab dengan, "Sorry teacher, sorry teacher, I don't know why I did it." Semasa mangsa dibawa ke hospital, tiada tanda yang menunjukkan mangsa masih hidup. Tiada lagi denyutan nadi, tekanan darah tidak lagi dapat diambil, tiada pernafasan oleh mangsa. Mangsa kemudian disahkan telah meninggal dunia. Polis kemudian dimaklumkan akan kejadian ini dan mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Polis tanpa membuang masa terus pergi ke rumah keluarga suspek dan berjaya menahan suspek di situ. Suspek didakwa atas tuduhan membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Laporan pakar forensik menunjukkan mangsa mati akibat kehilangan darah yang sangat banyak akibat dari pelbagai luka. Satu tikaman dari belakang badan mangsa telah menembussi jantungnya. Pisau yang digunakan oleh suspek dalam kejadian ini telah dijumpai polis berhampiran dengan kawasan rumah kedai ayahnya. Manakala baldi di dalam bilik air di dalam kedai ayahnya dipercayai digunakan oleh suspek untuk merendam pakaiannya, di mana kesan darah telah ditemui dalam baldi tersebut. Siasatan awal pihak polis mendedahkan ketika kejadian bunuh itu berlaku, terdapat seorang kawan suspek yang datang ke rumah cikgu itu untuk kelas tuition yang sama.
tetapi suspek telah pergi keluar dari rumah cikgu dan memberitahu kawannya bahawa kelas tuition dibatalkan pada hari itu. Suspek berkata yang cikgu akan gantikan kelas itu pada hari yang lain. Ketika suspek memberitahu kelas tuition itu dibatalkan kepada kawannya, suspek telah berlari ke arah kereta ayah kawannya dan sekali lagi dengan yakin memberitahu bahawa kelas tiada hari ini. Ketika itu menurut saksi tersebut, suspek kelihatan berpeluh-peluh dan baju hadapan suspek kelihatan basah. Polis mengesahkan baju dan seluar suspek yang direndam dalam bilik air disahkan mempunyai darah milik mangsa. Pisau yang dijumpai juga mempunyai DNA suspek dan mangsa. Manakala pengakuan suspek semasa bercakap melalui telefon dengan cikgunya juga dijadikan bukti penglibatan suspek dalam membunuh mangsa. I don't know why I did it yang diucapkan suspek membuktikan suspek telah mengaku melakukan pembunuhan itu. Suspek kemudian telah didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Hakim Ahmad Makruf memutuskan kesemua elemen pembunuhan telah dibuktikan oleh pihak pendakwa raya. Dengan melihat pada jumlah kecederaan mangsa, sifat-sifat kecederaan dan senjata yang digunakan, tiada keraguan suspek berniat membunuh mangsa. Persoalannya adalah kenapa suspek bertindak membunuh mangsa. Difahamkan sebelum kejadian, mangsa telah berulang kali memanggil suspek gemuk dan bodoh. Mangsa juga dikatakan membesarkan dan mengecilkan volume radio semasa berada bersama suspek di dalam rumah. Suspek dikatakan pada waktu itu tidak bertindak balas, sebaliknya hanya memendam perasaan. Namun tidak lama kemudian, suspek tidak dapat mengawal perasaan kerana dikatakan selepas itu mangsa telah meletakkan 2 bilah pisau di hadapan suspek dan mencabarnya untuk menikamnya jika berani. Ego suspek mula tercabar dan tanpa dijangka, suspek bangun bertindak membunuh mangsa. Jadi peguam bela suspek menegaskan suspek sebenarnya tidak berniat membunuh mangsa. Provokasi daripada mangsa mendorong suspek bertindak. Hakim Mahkamah Tinggi bagaimanapun menolak hujahan peguam bela suspek. Hakim memutuskan hanya kerana seorang yang kena tuduh itu berkata dia tidak ada niat untuk membunuh, tidaklah terus menjadikan apa yang dibuat itu bukannya membunuh. Disebabkan suspek baru berusia 12 tahun 9 bulan ketika kejadian, suspek tidak boleh dihukum gantung sampai mati. Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan suspek ditahan di penjara selama yang diperkenankan yang di-Pertuan Agong. Suspek diarahkan supaya diasingkan dari pesalah dewasa. Kes ini merupakan kes pertama di Malaysia di mana pesalah kanak-kanak disabitkan atas tuduhan membunuh dan dikenakan tahanan di bawah Seksyen 97/2 Akta Kanak-kanak. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Suspek kemudian melantik Mendiang Karpal Singh sebagai peguam bela dan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Peguam bela mencabar kesahihan Seksyen 97/2 Akta Kanak-kanak yang dianggap melanggari prinsip separation of power di bawah Perlembagaan Malaysia. Peguam bela berhujah kenapa patut pesalah kanak-kanak perlu dikenakan tahanan penjara di bawah Akta Kanak-kanak sedangkan kuasa menghukum sepatutnya diberikan pada mahkamah. Panel Hakim Gopal Sriram, Zulkifli dan Raus Sharif memutuskan Seksyen 97/2 Akta Kanak-kanak adalah tidak sah. Suspek kemudian dikekalkan bersalah tetapi hukuman tahanan penjara diketepikan. Pendakwa raya Jabatan Peguam Negara kemudian membuat rayuan kepada panel hakim tertinggi di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. 5 hakim tertinggi negara ketika itu mendengar rayuan kes Ketua Hakim Negara Datuk Seri Ahmad Fairuz, Abdul Hamid Muhammad Presiden Mahkamah Rayuan, Alauddin Ketua Hakim Malaya, Richard Malanjung Ketua Hakim Sabah Sarawak dan Zaki Azmi Hakim Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan mengenepikan keputusan Mahkamah Rayuan dan memutuskan pesalah kanak-kanak boleh dihukum tahanan penjara dan tidak perlu digantung sampai mati. Undang-Undang Persekutuan memperuntukkan bahawa hukuman mati tidak akan direkodkan terhadap seseorang yang merupakan kanak-kanak pada waktu melakukan kesalahan. Itu adalah batas kuasa kehakiman yang dikenakan oleh undang-undang. Badan Perundangan memberikan hukuman dan mahkamah menjatuhkannya jika sesuai. Pada Oktober 2007, majoriti panel hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan hukuman pada suspek dikekalkan. Suspek didapati bersalah atas kesalahan membunuh dan diperintahkan ditahan di penjara di bawah perkenan yang di-Pertuan Agong.
Sehingga sekarang tahun 2021, suspek kekal di penjara Kajang dan akan kekal di situ selama diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Punca kejadian ini secara jelasnya ialah kerana ejek mengejek hingga mencetuskan dendam. Ada sesetengah anak akan mampu bertahan dirinya diejek, namun ada yang tidak, dan suspek adalah dari kalangan yang tidak. Semasa kita kecil, kita tidak memikirkan akibat dari tindakan kita. Kita hanya fikirkan apa yang kita mahu atau membalas siapa yang menzalimi kita. Tiada jumlah penyesalan atau seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan mampu mengubah kesan dari tindakan kita. Begitu juga dengan orang dewasa yang banyak melupakan perkara ini dan tidak memikirkan akibat dari tindakan dan kata-kata kita. Kita hanya mahu menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Dalam satu saat kemarahan, penyesalan seumur hidup. Oleh itu, sama-sama kita pantau anak-anak kita supaya kejadian sebegini tidak berlaku kepada mereka. Hentikan budaya ejek mengejek ini jika anda melihat anak anda cenderung melakukannya. Sekian.